Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, tuan-tuan dan puan-puan yang Allah rahmati lagi Allah kasih sekalian. Alhamdulillah pada pagi ini yang merupakan pertemuan kita buat kali yang ke-7. Kita masih lagi mentadabbur surah Al-Baqarah yang lebih dikenali salah satu ayatnya adalah ayatul kursi. Tadabbur ayat Al-Kursi, yang mana program kita pada pagi ini dianjurkan oleh Biro Agama Fikrah Berhad. Hari ini merupakan Ahad minggu yang pertama dan insya-Allah pada minggu depan, Ahad minggu yang kedua, kita akan menyambung lagi untuk siri yang ke-8 Tadabbur Ayat Al-Kursi. Alhamdulillah, kita pada pagi ini dapat sekali lagi untuk kita meneruskan perbincangan kita tentang ayat Al-Kursi, yang mana ayat Al-Kursi ini kita masih lagi membincangkan tentang bukti yang kelima daripada 12 bukti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu merupakan Tuhan yang la ilaha illahu. Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan ilah. Tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Maka jika kita ingin mengetahui apakah bukti-bukti yang menunjukkan bahawa Allah Ta'ala itu merupakan Tuhan yang esa, yang tidak layak disembah, diibadahi melainkan Allah, jawapan itu ia berada pada ayatul kursi yang kita telah sebutkan. Ada 12 bukti Allahu la ilaha illahu. Pada pagi ini kita membincangkan bukti yang kelima daripada 12 bukti, yang mana bukti yang kelima ini dia berdasarkan potongan ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Tiada sesiapa pun yang dapat memberikan syafaat di sisinya melainkan dengan izin Allah. Jadi bukti yang kelima ini dia menyebutkan tentang perkara apa? Yashfa'. Yashfa' maksudnya memberikan syafaat. Jadi bukti yang kelima ini dia berkaitan dengan syafaat. Syafaat ini kita telah pun mempelajari apakah pengertian syafaat. Apakah syarat syafaat. Ya, syarat syafaat kita juga telah belajar. Ada 2, pemberi syafaat dan juga penerima syafaat. Kemudian kita juga telah mempelajari bahawasanya syafaat boleh dibahagikan kepada 2. Ada 7 jenis syafaat yang khusus hanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada bahagian yang kedua selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti para nabi yang lain, para malaikat, orang-orang yang soleh pun boleh memberikan syafaat. Yang mana bahagian yang kedua ini dia dipecahkan pula kepada 2 jenis. Untuk bahagian yang pertama, kita telah nyatakan bahawasanya 7 syafaat khusus untuk Nabi SAW ini, kita telah nyatakan di dalam nota,
Berdasarkan ketujuh-tujuh maklumat ini, Alhamdulillah, berdasarkan pengisian kita siri yang ke-6, siri yang ke-5, kita telah selesai mempelajari tentang syafaat jenis yang pertama. Kita dah belajar. Jadi pada pagi ini kita akan belajar untuk syafaat yang jenis kedua yang khusus untuk Nabi SAW, iaitu apa? Syafaat kepada manusia yang dia layak masuk syurga. Dekat situ ada satu syafaat. Dia panggil syafaat kepada ahli syurga untuk memasuki syurga. Kenapa ahli syurga ni yang layak masuk syurga, dia perlu dapat syafaat Nabi SAW? Macam mana cerita sebenarnya? Kita, kalau orang masuk neraka, kita nak bagi syafaat, itu memang patutlah. Kan, macam kata memang sesuai. Tetapi kalau ahli syurga, dia masuk dalam syurga, dia memang ahli syurga, Allah Ta'ala tentukan dia ahli syurga, maka adakah dia perlu syafaat Rasulullah? Yang ini kita akan bincangkan untuk perkara yang kedua. Kemudian kita akan bincangkan juga perkara yang ketiga, sehinggalah yang ketujuh, bergantung kepada masa yang masih ada, kupasan dan sebagainya. Cuma nota yang ada di tangan tuan-tuan dan puan-puan yang pernah diedarkan sebelum ini belum lengkap menyenaraikan dalil nas sama ada daripada ayat Quran dan hadis Nabi bagi tujuh syafaat ini. Yang ada dalam nota tu hanya ada jenis syafaat yang pertama, yang kedua, keempat dan ketujuh. Saya tertinggal nota untuk jenis syafaat ketiga, kelima dan keenam. Perhatikan baik-baik di dalam nota tersebut. Dan saya mohon maaf kerana saya tidak sempat untuk mengedarkan nota jenis syafaat yang ketiga, kelima dan keenam. Yang kita tahu ni, ini adalah info sahaja, maklumat dia. Tetapi untuk bincangkan tentang syafaat di hari akhirat, kita perlu tahu ayat Quran mana yang kita rujuk, hadis mana yang kita rujuk. Jadi maklumat itulah yang saya tidak dapat untuk berikan pada pagi ini. Namun begitu, tuan-tuan dan puan-puan boleh ambil nota ini pada satu nota yang berbentuk word. Saya ada, ni. Ini nota dalam bentuk word. Tajuk dia adalah Tadabbur Al-Quran Ayatul Al-Kursi. Nota ni macam mana nak dapatkan? Okey, saya telah letakkan link Google Drive. Tajuknya adalah Tadabbur Ayat-Ayat Pilihan. Dia bukan tajuk dekat folder link Google Drive tu Tadabbur Ayat Kursi, tetapi dia tajuk umum dia Nota Tadabbur Ayat-Ayat Pilihan. Nanti tekan dekat situ akan ada banyak nota, di antaranya nota untuk ayat Al-Kursi. Jadi nota ni saya minta tolong upload, dan kalau nak print boleh print. Cuma nota ni sebenarnya nota yang agak lama. Siapa yang pernah mengikuti kelas tadabbur yang pernah saya bimbing, saya ada mengedarkan nota-nota ni. Jadi kalau siapa yang ada, sudah sedia ada, dia boleh rujuk. Kalau siapa belum ada, boleh gunakan nota ni juga. Ini nota ni di dalam bentuk Word. Tuan-tuan dapat bezakan dalam bentuk Word dengan bentuk PowerPoint. PowerPoint tu seperti inilah. Inilah bentuk PowerPoint. Kalau bentuk PowerPoint ni dia lebih banyak membantu.
Kenapa? Kerana kita boleh tengok diagrams macam ni kan. Kita boleh nampak ada diagrams dia, ada chart dia, ada macam infografik dia. Kalau dalam bentuk Word ni, dia agak kosong. Lepas tu saya kena beritahu tentang awal-awal. Kalau macam bentuk macam ni, dia ayat dia panjang-panjang. Nak baca ayat dalam bentuk Word ni, dia agak memerlukan kesabaran, perlukan kekuatan iman. Sebab tu saya berusaha dengan rahmat Allah, dengan bantuan Allah untuk memindahkan maklumat di dalam Word ini, nota dalam bentuk Word ini kepada nota PowerPoint. PowerPoint yang ni lah, dia bentuk point. Ini namanya PowerPoint. Kan, nampak ada gambar rajah dia. Sebab tu dalam pendekatan pengajaran dan pembelajaran, dia panggil teaching and learning. Dia panggil PDP, pembelajaran dan pengajaran, maka kita kena gunakan pelbagai pendekatan. Selagi mana ada alat bantuan mengajar yang kita boleh manfaatkan. Tambah-tambah lagi, kita belajar secara online. Sebab itu saya cuba sebaik yang mungkin untuk sama-sama kita manfaatkan nota dalam bentuk PowerPoint ini, kerana ia, peribadi saya rasa ia banyak membantu dan mudah menampakkan, mudah memahamkan lagi maklumat yang kita nak belajar. Jadi saya minta maaf, saya tak dapat nak bagi nota tambah, sebab nota yang ada dalam PowerPoint tu dia sampai syafaq dia tak panjang kan, dia tak ke semua maklumat tu ada. Tapi tak apa, jangan bimbang, maklumat tu ada dekat ni. Maklumat tu dia ada dekat nota dalam bentuk Word. Namun nota dalam bentuk Word ni pun ada beberapa maklumat tambahan yang saya letakkan di dalam PowerPoint ni. Oleh sebab itu kena guna dua-dua. Kalau siapa yang print nota dalam bentuk Word ni, maka dia kena rujuk juga nota dalam bentuk PowerPoint, sebab dia ada beberapa maklumat tambahan. Jadi itu maklumat awal yang saya nak terangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Ya, kita belajar ni, kita belajarlah betul-betul. Belajarlah sungguh-sungguh supaya ilmu ini kita boleh sampaikan kepada orang lain. Kita boleh ajar anak kita boleh ajar cucu-cucu kita boleh ajar kawan-kawan kita sampai maklumat. Sebab tu kita cuba ajar semampu yang mungkin supaya faham dan boleh sebarkan maklumat ni kepada orang lain, supaya orang lain dia membaca ayat kursi, dia tahu kenapa ayat kursi ni ayat yang paling agung. Kenapa ayat kursi ni dipanggil ayat paling agung? Kita bincangkan satu persatu. Itu maklumat awal daripada pihak saya. Jadi saya minta maaf kepada pihak penganjur kerana tidak dapat menyediakan nota dalam bentuk PowerPoint. InsyaAllah, semoga Allah memberikan kekuatan, Allah memberikan kelapangan untuk menyediakan nota dalam bentuk PowerPoint. Tak apa dalam PowerPoint. InsyaAllah, kelas akan datang, kita akan jumpa nota dalam bentuk PowerPoint. Okey, boleh tuan-tuan jelas apa yang ingin saya sampaikan? Kita dapat nota yang bentuk yang nota ayat kursi dalam bentuk Word ni? Ada tak? Ada Ustaz, dapat. Dapat Ustaz. Dapat. Okay, alhamdulillah. Okey. Tengok dekat ruangan chat tu, dekat Zoom saya ada letakkan Google Drive ya, link dia. So manfaatkan maklumat dari situ. Okey, kita teruskan waktu kita berjalan. Okey, tak apa, perlahan-lahan. Okey, kita sepatutnya 1 jam. Tadi kita mula dah 10.40. Pengenalan saja nak bagi tahu apa maklumat ialah kelas kita ada gap 3 minggu kan. Sebab bulan 10 kita ada 5 minggu Ahad. Jadi dah 3 minggu kita tidak dapat bertemu secara langsung. Jadi al-maklum, ya, maka kita kena ingat semula, kena ulang semula. Itulah kaedah pembelajaran. Saya suka untuk mengulang-ulang semula supaya kita tahu kita dah berada kat mana sebab kelas banyak, betul kelas banyak. Jadi moga-moga Allah permudahkan kita. Baik, kita teruskan dengan syafaat yang berikutnya. Okey, sekejap ya. Okey, kita pergi kepada
syafaat yang ni, syafaat yang kedua ni. Syafaat yang khusus kepada Nabi SAW kepada ahli syurga untuk memasuki syurga. Jadi saya minta kepada tuan-tuan perempuan ya, kalau boleh tolong tuliskan berapa hari bulan kita belajar syafaat kedua ni ya, supaya kita tidaklah nak mengulang balik apa yang kita dah belajar. Kita ulang sedikit untuk mengingatkan semula, tapi kalau kita ulang balik apa kita belajar nanti dia akan memakan masa lah. Okey, kita pergi kepada yang kedua ya. Yang kedua. Okey, yang kedua ni ia berdasarkan hadis ini. Dia berdasarkan hadis ini, iaitu ada dua hadis. Okey. Hadis yang pertama adalah hadis riwayat Muslim. Okey, kalau dalam nota tu dia jumpa HR kat situ adalah hadis riwayat Muslim, nombor hadis 197. Okey, hadis ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Saya besarkan dia punya nota tu, insya-Allah moga-moga boleh nampak. Okey, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ati babal jannati yaumal qiyamati fa astaftihu." Buat jawab. Okey, kejap ya. Okey. Kalau tuan-tuan nak tanya soalan, nanti angkat tangan ya. Okey. Sebab saya kontrol sikit suara ni. Okey. Sabda Nabi SAW, "Ati babal jannati." Aku mendatangi pintu syurga yaumal qiyamah pada hari kiamat. Fa astaftihu. Dan aku minta supaya ia dibukakan. Fayaqulul khazinu. Lalu penjaga. Khazin ni maknanya malaikat penjaga. Khazin ni dia dipakai kepada dua lah. Kalau penjaga neraka dia panggil khazin. Kalau malaikat penjaga syurga pun dia panggil khazin. Khazin ni macam pengawal, penjaga. Jaga neraka ada pengawal dia. Jaga syurga pun ada pengawal dia. Jadi pengawal syurga yang mengawal pintu syurga ini, dia menjawab. Dia berkata setelah Nabi minta supaya pintu syurga itu dibukakan. Lalu penjaga tu dia berkata, "Man anta?" Siapakah kamu? Dia tanya. Lalu fa'aqulu. Lalu aku menjawab, "Muhammad, Muhammad." Maka Nabi SAW menjawab, "Aku Muhammad." Fayaqulu. Maka malaikat penjaga syurga itu, dia setelah dia tahu yang mengetuk pintu syurga itu, yang minta pintu syurga itu dibuka adalah Nabi, lalu dia pun menjawab. Dia kata, "Bika umirtu la aftahu li ahadin qablaka." Dia kata, aku diperintahkan untuk membuka pintu syurga hanya kepadamu. Okey. Lepas tu malaikat kata apa? Dan aku tidak pernah membukanya kepada sesiapa pun sebelum engkau. Maknanya apa? Maknanya, malaikat penjaga neraka bagi tahu. Pintu syurga ini Allah telah perintahkan jangan bagi siapa-siapa masuk terlebih dahulu, melainkan ia mesti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan faham tak maksudnya? Okey. Maknanya, daripada hadis inilah yang kita kata syafaat nombor 2 tadi. Iaitu syafaat ahli syurga untuk memasuki syurga. Sebab apa? Sebab kalau Nabi Muhammad SAW tidak masuk syurga, orang lain pun tak akan boleh masuk syurga. Walaupun dia adalah penghuni ahli syurga. Itu maksud syafaat. Jadi kita jangan faham syafaat ni dalam bentuk yang macam syafaat yang bentuk kena azab saja nak tolong. Tak. Termasuklah syafaat ini. Kita faham kan maksud dia? Sebab para malaikat ni, mereka adalah makhluk yang sangat amanah. Dia sangat ada kuat integriti dia. Dia tak kira.
Kalau Allah kata mesti Nabi Muhammad masuk dulu, baru dia akan buka. Kalau bukan Muhammad yang masuk dulu, semua orang tak boleh masuk. Jadi untuk pastikan orang lain boleh memasuki syurga, maka Nabi SAW memasuki syurga terlebih dahulu. Sebab tu mereka tanya, siapa? Muhammad. Okey. Dibukakan. Seperti mana yang telah pun dalam hadis riwayat Muslim ni. Okey. Hadis kedua, dia sama. Dia menerangkan juga hadis yang kita baca tadi. Hadis lain, yang Nabi SAW bersabda, Ana awwalu syafi'in fil jannah. Aku adalah orang pertama yang memberikan syafaat di syurga. Yang tadi itulah. Okey, dapat untuk syafaat yang kedua. Jelas ya? Okey. Jadi kita teruskan kepada syafaat yang berikutnya. Syafaat apa? Ni. Syafaat ni yang berikutnya ni, saya nak terus pergi kepada ni lah. Ni. Syafaat ni, yang syafaat yang kita nak baca hadis kita rujuk ni, ini adalah syafaat yang keempat tak silap saya. Kita tengok dekat sini sekejap. Kita tengok dekat kotak yang ada 7 senarai. Okey, kita pergi dekat sini. Dekat sini. So kita nak belajar yang dulu. Kita lompat sekejap terus nombor 4. Nanti kita pergi nombor 3. Kita nak belajar kat sini. Yang ni dah selesai, ni dah selesai. Sekarang kita pergi dekat sini, yang nombor 4. Syafaat Nabi SAW, Nabi SAW dengan syafaat Nabi boleh meringankan azab bapa saudaranya, iaitu Abu Talib. Abu Talib. Syafaat Nabi bentuk apa? Meringankan azab. Okey. Maknanya meringankan, maknanya sebelum dapat syafaat Nabi, tentulah azabnya berat sangat. Tetapi setelah dapat syafaat Rasulullah SAW, azabnya diringankan oleh Allah. Nak tahu ringan tahap yang macam mana? InsyaAllah kita rujuk pada hadis yang ada dinyatakan di dalam nota. Jadi kita patah balik terus pergi kepada hadis ni. Okey, nampak jangan jelas ya? Nota yang saya paparkan di skrin Zoom tuan-tuan dan puan-puan. Okey, ni hadis dia. Jadi dekat nota tu kena tulislah. Tulis dekat nota tu, tulis syafaat yang keempat. Tulis dekat nota tu. Nanti senang nak rujuk. Syafaat yang keempat. Contoh. Tulis macam ni. Okey, syafaat keempat. Sebab dekat dalam hadis ni kita tak letak tajuk. Tapi kalau kita tulis keempat, kita boleh tahu, syafaat Nabi yang keempat. Okey, kita tengok. Apakah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'allahu tanfa'uhu syafa'ati yaumal qiyamah. Semoga syafaatku memberikan manfaat kepadanya. Dia sebenarnya hadis ni dia panjang lagi. Hadis ni dia ada panjang yang maknanya para sahabat bertanya kepada Nabi, apa jasa baik Abu Talib yang tuan-tuan kalau kita baca sejarah hidup Nabi SAW yang banyak menjaga Nabi, yang banyak memberikan perlindungan kepada Nabi adalah pak saudara dia sendiri, iaitu Abu Talib. Tapi Abu Talib, kesalahan dia satu je. Dia tidak mengikuti ucapan kalimah syahadah ketika mana dia nak meninggal dunia. Kita baca dalam hadis Nabi, ketika mana Abu Talib dia nak meninggal dunia, okay, ketika dia sakit nak meninggal dunia, Nabi SAW minta kepada Abu Talib supaya ucap kalimah syahadah. Nabi kata, moga-moga kalimah syahadah ini menjadi pertolongan kepada kamu. Tapi dalam masa yang sama, waktu Abu Talib tu sakit, ada kawan Abu Talib macam Abu Jahal dan yang lain-lain, mereka pun macam psycho Abu Talib supaya jangan ikut agama Muhammad. Dan akhirnya Abu Talib ditakdirkan oleh Allah, dia mati dalam keadaan, dalam keadaan dia
dalam keadaan dia mati dalam keadaan agama yang bukan agama Islam yang dibawa oleh anak saudaranya sendiri, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat bertanya, apa Nabi buat kepada Abu Talib? Jadi apa Nabi buat ni lah, Abu Talib ini dia mendapat syafaat Nabi. Tapi bukan syafaat bawa keluar daripada neraka. Sebab kan, kenapa? Kerana sudah pasti Abu Talib ni mati dalam kafir. Orang yang mati dalam kafir, dia selama-lamanya dalam api neraka. Dia tak boleh nak dikeluarkan. Tetapi syarat yang Allah bagi satu kepada Nabi Muhammad SAW, syafaat dia, Nabi boleh meringankan azab Abu Talib. Jadi kita baca hadis ni. Nabi kata, semoga syafaat aku memberikan manfaat kepada Abu Talib pada hari kiamat. Macam mana bentuk syafaat dia? Fayuj'alu fi dhahdahin minan nari yablughu ka'bayhi yaghli minhu dimaghu. Nabi SAW bersabda, dia, iaitu Abu Talib itu, diletakkan di sebuah tempat yang cetek di dalam neraka yang menenggelamkan dua buku lalinya. Kalau kita baca dalam hadis yang lain, tempat yang cetek ni dia merujuk kepada neraka yang paling ringan azab dia. Abu Talib ni, kalau bukan kerana syafaat Nabi ni, azab dia dah berat sangat azab dia. Tetapi dengan syafaat Nabi, azab dia tu dikurangkan sampai dia berada pada tempat yang paling cetek. Maksud kalau kita baca dalam hadis lain, Abu Talib ni dia berada pada azab yang paling ringan sekali. Maknanya maksudnya Abu Talib adalah diringankan azab sampai dapat azab yang paling ringan. Tetapi azab yang paling ringan ni macam mana? Nabi SAW mengatakan, kalau kita baca pada hadis ni kan, menenggelamkan kedua buku lalinya, kemudian otaknya mendidih. Maknanya, api yang kena dekat kaki Abu Talib di dalam neraka tu, telah menyebabkan otaknya mendidih, menggelegak otaknya. Panas api tu, kita bayangkan. Pijak api, otak boleh mendidih, menggelegak. Itu adalah azab yang paling ringan sekali yang Allah beri kepada Abu Talib. Dia dapat azab paling ringan tu adalah berkatnya syafaat anak saudaranya, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni hadis sahih, hadis riwayat Bukhari dan juga hadis riwayat Muslim. Cuba kita renung sejenak, kita berfikir sejenak, kita menghayati hadis ni. Kalaulah, bukan kalau lagi lah, maknanya jika azab itu paling ringan pun otaknya mendidih, rasa kepanasan api neraka, bagaimana dengan azab yang lebih bawah lagi? Lebih bawah lagi. Macam mana dengan azab yang paling teruk sekali? Agak-agak macam manalah kepanasan yang dirasai oleh orang yang dapat azab yang paling bawah sekali. Neraka ni, azab dia bergantung kepada tingkatan-tingkatan. Kalau tingkatan paling bawah, itulah paling azab. Yang paling atas berada di atas, itu azab yang paling ringan, seperti azab kepada Abu Talib. Na'udzubillah. Semoga Allah melindungi kita daripada kita dimasukkan ke dalam api neraka. Sebab tu jangan sekali-kali kita berpegang bahawa jangan, tak apalah masuk neraka dulu, nanti tetap akan masuk syurga juga. Jangan sekali-kali berfikiran seperti itu. Sebab azab api neraka ni, seperti kita baca ni, sanggup tak kita nak pijak api otak otak mendidih? Sanggup atau tidak?
bayangkan kalau orang kena migraine kan, sakit kepala kan. Orang yang dah pernah melalui dia tahulah macam mana sakitnya kepala. Itu tak panas apa tapi sakit kepala. Bayangkan kalau api menyebabkan otak mendidih. Na'udzubillah. Tapi kita bukan nak cerita panjang lebar tentang azab tu, tapi kita nak cerita tentang syafaat Nabi kepada Abu Talib. Sebab tu masih hidup ni kena belajar tentang apa yang patut kita buat kepada Nabi. Apa tu kita kena belajar. Dia bukan secara pasti, saya umat Nabi Muhammad, saya pasti akan dapat semua apa yang umat Nabi Muhammad dapat. Tak. Abu Talib ni bukan sekadar umat Nabi Muhammad. Ahli keluarga dia sendiri. Pak saudara dia. Berbeza dengan kita. Abu Talib, apa yang dia tak buat dengan Nabi? Tuan-tuan perempuan. Jasa Abu Talib itu telah dirasai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ni apa jasa kita kepada Nabi? Kita tak pernah pun mempertahankan nyawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyumbang untuk Islam ni pun, ya Allah, nak menangkan agama Islam ni pun berbeza dengan Abu Talib. Tetapi syarat yang Abu Talib terlepas adalah dia tidak ittiba'. Dia tidak mengikuti Rasulullah. Abu Talib ni dia ada syarat mahabbah. Dia ada syarat cinta kepada Rasulullah. Dia cinta dekat anak buah dia ni. Dia cinta pada Rasulullah. Tetapi cinta saja tak cukup. Cinta itu perlu dibuktikan dengan ikut. Kesilapan Abu Talib, kerana dia tak ikut Nabi cakap ucap kalimah syahadah, Pak. Dia kata ucap, dia kata ya ammu, ucaplah kalimah syahadah wahai Pak saudaraku. Walaupun dia ada cinta kuat macam mana pun kepada Nabi, kepada anak saudara dia, tapi kalau dia tak ikut, tak juga boleh. Sebab tu sering kali kita ajar dalam sesi-sesi tadabbur. Kalau kita jumpa pasal Rasul, kita cakap, buat apa Nabi suruh, tinggal apa Nabi larang. Buat perkara ibadah, jangan suka-suka hati. Sebab itu, kita belajar ni, kita dapat panduan yang banyak. Kita dapat panduan yang sebenar. Macam mana kita patut dan layak mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukup sebenarnya hanya sekadar menyambut Maulid Rasul. Setiap pasal Rasul kita bincangkan. Tak cukup kadar cinta, tak cukup. Tapi mesti ada ittiba', iaitu ikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Okey, itu pengajaran dia. Okey, kita pergi kepada syafaat yang lain. Okey, cuma saya nak minta tuan-tuan rujuk nota yang satu lagi, nota yang ni. Okey, kita rujuk nota yang ini. Okey. Nota yang satu lagi ni, nota berbentuk Word. Tengok tajuk syafaat. Kita pergi kepada ayat. Muka surat ni. Nanti saya pindahkan dalam bentuk PowerPoint supaya lebih mudah lagi faham. Siap. Okey. Saya minta tuan-tuan buka muka surat nombor sekejap. Tengok muka surat nombor 20. Saya 20. Okay. Nanti peri nota ni ya, peri nota ni. Okey, kita dah belajar tadi Abu Talib. Okey. Kita pergi kepada syafaat nombor ni. Dalam nota ni, ni kita pergi yang 65 dulu. Kelima ni dalam nota Word, tapi dalam PowerPoint dia syafaat yang ketiga. Ada kalau dekat nota yang saya paparkan ni, dia adalah yang kelima. Tapi kalau nota PowerPoint tu dia yang ketiga. Okey. Apa dia? Syafaat kepada orang Islam yang berbuat dosa besar supaya dikeluarkan daripada api neraka. Ini yang okey. Dalam nota PowerPoint dia yang ketiga. Okey. Yang ketiga. Okey, tapi dalam nota ni dia kelima. Tak apalah. Dari sudut penyusunan tu tak perlu kita ambil berat sangat. Yang paling penting adalah konten dia.
Yang paling penting dalil dia, isi kandungan dia. Tapi tajuk dia sama. Syafaat yang bentuk ini adalah apa? Syafaat kepada orang yang berbuat dosa besar supaya dia dikeluarkan daripada neraka. Ini yang sebenarnya syafaat yang dalam nota yang kelima ni kan, atau yang ketiga ni, sebenarnya syafaat yang belas ini sebenarnya orang lain pun boleh buat. Nanti kita akan bincang. Tapi dekat sini kita nak bincang tentang Nabi dulu sallallahu alaihi wasallam. Ni. Orang yang buat dosa besar, dia masuk dalam neraka dulu. Tetapi dia boleh keluarkan daripada neraka. Lepas tu yang syafaat yang bentuk ini sebenarnya orang lain pun Allah berikan peluang. Nanti kita akan belajar sekejap lagi. Tetapi kita nak khususkan untuk Nabi SAW terlebih dahulu. Sabda Nabi SAW, Nabi kata apa dalam hadis dia? Okay. Sebelum tu tuan nampak tak nota yang saya paparkan dalam bentuk word ni? Nampak tak? Mohon maklum alas. Oh ya, saya unmute kan. Okey, nampak. Saya dah buka dah. Boleh tak? Nampak tak? Nota dah bentuk word. Nampak Ustaz. Okey. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Saya bimbang takut tak nampak kan. Okey, belajar ni kalau kita gunakan deria mata, gunakan deria telinga, gunakan tangan, kan, buka pintu hati, memang senang ilmu tu nak masuk. Dia lebih ada effectiveness, keberkesanan ilmu tu. Okey, tak apa. Kalau tak sempat nak tengok nota dipaparkan, tak apa. Nanti ada waktu, tengok semula. Ada nota print, tengok pada nota. Okey. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW, riwayat Tirmizi, sabda Nabi SAW, syafa'ati li ahli al-kabairi min ummati. Syafa'atku untuk umatku yang berbuat dosa besar. Dosa-dosa besar ni dia tidaklah dosa melibatkan dosa kesyirikan. Kalau dosa kesyirikan, dosa kekafiran, itu memang tidak boleh dikeluarkan selama-lamanya dari neraka. Sebab tu Abu Talib tadi pun dia tak dapat dikeluarkan daripada neraka, dia hanya boleh diringankan azabnya. Tetapi kalau ada umat Nabi SAW, dia terpaksa masuk neraka dulu. Kerana apa? Kerana ada dosa besar yang dia buat. Mungkin dia tak sempat bertaubat. Mungkin dosa besarnya melebihi pahala dia, maka dia tetap kena azab. Tetapi dia tidak akan kekal lama di dalam neraka. Ini adalah pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Kita yang berakidahkan Ahli Sunnah wal Jamaah berpegang bahawasanya siapa-siapa yang mati, dia meninggal dalam keadaan tidak mensyirikkan Allah, kalau dia diazab oleh Allah di dalam neraka, ia tidak akan selama-lamanya berada di dalam neraka. Itu kena pegang maklumat seperti itu. Ada banyak ayat Quran dan hadis lain yang menyebut tentang maklumat itu. Jadi, apabila dia tak kekal selama-lamanya di dalam neraka, macam mana nak keluarkan dia? Salah satu jalannya adalah melalui syafaat. Sekejap lagi kita akan belajar macam mana Allah Ta'ala sendiri yang keluarkan. Tetapi kita belajar ni menggunakan orang tengah, perantaraan, keluarkan orang itu daripada api neraka. Salah seorang daripadanya yang mempunyai kelayakan itu adalah baginda sallallahu alaihi wasallam. Keluar daripada neraka. Tapi orang masuk neraka ni dia pasti akan terbakar. Sebab dia berada di dalam api. Nanti kita baca sekejap lagi. Untuk syafaat jenis kedua, kita akan jumpa macam mana mereka nak dimasukkan ke dalam syurga sebab mereka telah terbakar. Macam mana wajah mereka, kaki mereka, insya-Allah nanti kita akan tunjukkan. Tapi kita dapat maklumat Nabi SAW mempunyai salah satu jenis syafaat, keluarkan umat dia
yang telah diazab dalam neraka dikeluarkan. Orang yang buat dosa besar. Na'udzubillah. Semoga kita semua tidaklah termasuk kumpulan yang Allah azab dulu dalam neraka. Kita tak nak. Sebab tu jalan terus kita, apabila Allah hisab kita, kita nak terus ke syurga. Yang ketujuh. Yang ketujuh ni ada dalam nota, tapi kita pergi yang ni dululah. Kita pergi kepada maklumat ni. Okay, kita tengok yang dalam nota ni yang keempat. Dia macam ni. Dalam ni mungkin dia tak samalah macam nota dalam bentuk PowerPoint tu, dia ada susun atur sikit berbeza. Jadi saya minta maaf banyak-banyak. Tapi kita tengok maklumat pada tajuk dia. Syafaat Nabi yang lain adalah apa? Nabi boleh memberi syafaat kepada umatnya tanpa hisab. Ada syafaat Nabi, dia boleh pilih umat dia masuk syurga tanpa melalui penghisapan amal. Okay, seperti mana sabda Nabi SAW. Okey, hadis ni sebenarnya adalah potongan hadis. Maksudnya hadis yang kita rujuk ni, dia adalah potongan hadis daripada hadis yang kita belajar syafaat yang pertama tu. Kita dah pernah belajar syafaat yang sebelum ni. Inilah hadis yang kita belajar yang setelah manusia pergi cari Nabi Adam, pergi cari Nabi Nuh, sampailah kepada Nabi Muhammad SAW, pergilah bertemu dengan Allah. Dan Nabi berada di bawah Arash, kita dah belajar. Nabi bertasbih, Nabi memuji Allah, Nabi sujud di bawah Arash. Lepas tu Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala mengatakan, Ya Muhammad. Okay, saya padam dulu kasih kotak tu. Ya Muhammad, irfa' ra'saka, angkatlah kepalamu. Kenapa Allah minta Nabi SAW angkat kepala? Sebab Nabi sujud. Kenapa Nabi perlu sujud? Sujud tu menandakan minta izin. Jadi Allah dah suruh angkat kepala, sudah membawa maksud diberikan keizinan untuk Nabi berikan syafaat. Lepas Allah kata, angkatlah kepalamu wahai Muhammad. Sal tu'tah, mintalah engkau pasti diberi. Washfa' tushaffa', pohonlah syafaat, syafaatmu diterima. Maknanya apabila Allah suruh angkat saja kepala, apabila Allah kata macam ni, bermakna Nabi surah diberi keizinan untuk memberikan syafaat. Kenapa perlu minta izin sedangkan dia Rasulullah? Itulah ayat kursi tadi yang kita baca tu. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Tak ada siapa-siapa pun yang boleh memberikan syafaat melainkan dapat izin Allah. Kenapa perlu izin Allah? Hari kiamat tu pemiliknya adalah Allah. Ia adalah kerajaan Allah. Milik syurga tu Allah. Pemilik neraka tu juga adalah Allah. Semua makhluk, ia perlu bergantung kepada Allah. Itu kita belajar hari akhirat. Jadi Nabi SAW juga minta izin kepada Allah. Allah beri keizinan. Lepas Nabi dapat tahu, Allah kata, mintalah syafaat, syafaatmu diterima. Lalu Nabi buat apa? Fa'arfa'u ra'si, maka aku pun angkatlah kepalaku. Angkatlah kepalaku. Tengok, kita belajarkan dalam hadis ni, kalau semua makhluk hatta para Nabi pun, mereka taat dan patuh pada Allah. Mereka takut pada Allah. Kita dah belajar dah sebelum ni kan. Macam mana hari kiamat ni hari yang paling menakutkan. Kalau nak tahu tahap kemarahan Allah macam mana, ada di hari akhirat. Kalau kita nak tahu tahap rahmatnya Allah, yang selama ni kita hanya beriman dengan kita tak nampak, kita tak dapat rasa, tak dapat pegang dia. Tapi di hari akhirat, kita akan dapat rasa dia. Kita akan nampak dia dengan lebih jelas. Iaitu di hari akhirat. Jadi apabila Allah beri keizinan, Nabi pun angkat kepalanya. Sambil Nabi berkata apa? Dia kata, Ya Rabbi, Ya Rabbi.
Rabbi ummati ummati. Nabi kata, wahai Tuhanku, umatku, umatku. Dan patutnya diulang 2 kali ni. Dia kata patutnya, wahai Tuhanku, umatku, wahai Tuhanku, umatku. Tuan-tuan, yang Nabi ingat dalam pemikiran dia umat dia. Kan, dia sampai di akhirat Nabi ingat umat dia. Tapi kita hidup ni selalu tak terbangun pagi ingat Rasul? Betul tak? Setiap saat kita teringatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kita terlupa banyak benda lain yang kita ingat. Tapi moga-moga ingatan kita tu sentiasa sebati dalam hidup kita. Kita ingat dekat Rasul setiap hari, kita pun lapaskanlah ucapan salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ke Allahumma salli ala Nabiyyina Muhammad. Doakan Nabi melalui ucapan salawat. Lepas tu, Allah Ta'ala pun kata kepada Nabi SAW, apabila Nabi mengadu tentang umat dia, maka apa kata Allah Azza wa Jalla? Allah kata, ya Muhammadu, wahai Muhammad, adkhil min ummatika man la hisaba alaihi min babil aimani. Allah kata, wahai Muhammad, masukkanlah umatmu yang tidak harus dihisab ke dalam syurga melalui pintu sebelah kanan di antara pintu-pintu syurga. Inilah dalilnya yang menunjukkan bahawa ada bentuk syafaat yang lain. Nabi boleh memasukkan umat-umatnya yang tidak harus dihisab ke dalam syurga. Bukanlah mereka ini boleh masuk syurga dulu daripada Nabi, tetapi mereka tidak perlu melalui proses penghisapan amal. Kalau kita belajar tajuk alam akhirat, hisab amal ni, ya Allah, mana kita nak letak muka tau? Kita berhadapan dengan Allah. Tak ada penterjemah. Ditunjukkan semua amal-amal kita yang tercatat di dalam buku yang ditulis oleh Raqibun Atidun. Petang ni jam 2.30 kita akan belajar tentang malaikat Raqib dan Atid. Mana kita dah letak muka yang kita ni banyak buat dosa pada Allah. Allah paparkan sebenarnya dosa tu. Allah Ta'ala minta kita buat pengakuan tu, kita dah belajar dah sebelum ni. Okay. Tetapi ada manusia dia tak perlu terus dihisap. Maksudnya bukan sekadar hisapnya ringan, dia tak perlu dihisap terus direct. Dia termasuk dalam calon masuk dalam syurga Allah SWT, tapi ditetapkan dia mesti masuk pintu syurga yang di sebelah kanan. Inilah isi apa yang kita bincangkan, inilah isi penting dia. Ni tajuk dia. Sebab itu setiap point, setiap fakta yang kita kemukakan, kita perlu berlandaskan kepada sumber rujukan dia. Kalau tidak ada ayat Quran, apakah hadis Nabi SAW? Ini hadis riwayat Muslim. Okey. Jelas, tuan-tuan dan puan ya? Okey, kita pergi kepada syafaat yang lain pula. Panjang tajuk syafaat ni kan? Kita duk baca ayat kursi pasal syafaat. Rupanya kalau kita belajar, macam ni rupanya syafaat. Sebab tu apabila kita baca ayat kursi nanti kan, setiap hari kita baca sekurang-kurangnya 8 kali sehari semalam kan, kita akan terasa apabila sampai pada ayat man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'izni, kita teringat terus apa yang telah kita belajar. Kita terasa berada di hari akhirat. Sebab tu penting belajar tadabbur penghayatan. Okey, kita pergi yang lain. Okey, yang lain yang satu lagi adalah syafaat Nabi SAW kepada sekumpulan manusia yang memiliki amal kebaikan dan kejahatan yang sama. Ini dia panggil Ashabul A'raf. Dalam nota PowerPoint, dia duduk pada bilangan syafaat yang Ashabul A'raf. Ni. Ashabul A'raf ni maknanya kumpulan manusia yang amal baik dia sama berat dengan amal buruk dia.
Itu dipanggil Ashabul A'raf berdasarkan ulasan daripada ramai para ulama tafsir. Okey, cuma untuk yang maklumat ini, sekumpulan manusia memiliki amal kebaikan dan kejahatan yang sama ni, saya wallahu ta'ala alam, saya tak jumpa lagi hadis yang menyebutkan secara jelas yang Nabi akan tolong penghuni yang berada di tempat tertinggi di antara syurga dan neraka. Itu kena rujuk dalam surah Al-A'raf lah. Tapi baca dalam kitab-kitab, dalam kitab Syarh Aqidah At-Tahawiyah sebagainya, memang dimasukkan maklumat ni. Sebab tu kalau kita baca dekat kisah Ashabul A'raf ya, apabila mereka melihat syurga, mereka rasa tamak, mereka teringin sangat mereka nak masuk syurga. Sebab tu para ulama mengatakan akhirnya mereka ke mana? Akhirnya mereka ke syurga dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang kita sedang pelajari pada pagi ini. Dan yang terakhir sekali maknanya yang kesemua sekali, syafaat Nabi adalah menaikkan darjat dan kedudukan mereka di dalam syurga. Yang ni. Yang ini syafaat manusia yang berada di dalam syurga ataupun sebelum masuk syurga lagi tapi dia ada syurga, dinaikkan darjat dia. Kalau naik lagi darjat, naik pangkat, naik tingkatan syurga, tentu nikmatnya pun akan semakin menaik. Ini pernah dilakukan oleh Nabi SAW melalui doa Nabi kepada Abu Salamah. Nabi SAW pernah mendoakan Abu Salamah yang telah meninggal dunia ketika itu. Nabi doa apa? Allahumma ghfir li Abi Salamah. Ya Allah, ampunkanlah Abu Salamah. Warfa' darajatahu fil mahdiyin. Dia kata tulis apa? Naikkanlah darjatnya ke dalam golongan orang-orang yang diberikan petunjuk. Dia dah mati. Tapi apa maksud naik darjat ni? Nabi minta dengan doa dia supaya angkatkan lagi darjat. Darjat siapa? Darjat Abu Salamah. Contoh darjat. Contoh dia, kalau ada manusia dia berada pada darjat golongan kanan, Ashabul Yamin. Apabila Ashabul Yamin, dia boleh naik kepada darjat As-Sabiquna Sabiqun. Itu darjat pertama orang beriman. Kita belajar dekat suratul Al-Waqi'ah. Jadi, ini contoh saja ya. Mungkin darjat Abu Salamah tu golongan kanan, contoh. Dengan berkat doa Nabi ni, dia diangkat jadi ashabu as-sabiqun as-sabiqun. Ini contoh saja. Bukan saya kata darjat Abu Salamah golongan kanan. Mungkin dia dah memang as-sabiqun as-sabiqun. Tapi itu sebagai contoh nak menunjukkan adanya darjat, perbezaan darjat di dalam syurga. Jadi ini Nabi pernah doakan kepada Abu Salamah. Lepas tu Nabi kata, وَخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِينَ. Berilah pengawasan kepada anak zuriatnya yang masih hidup. وَغْفِرْ لَنَا. Ampunkanlah kami. وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. Dan ampunkanlah juga dia, wahai Tuhan semesta alam. وَفَّحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ. Luaskanlah kuburnya. Wa nawwil lahu fihi. Dan terangilah dengan cahaya kubur ni. Maknanya kalau kita belajar dekat sini ya, kubur ni sebenarnya dia akan himpit semua orang. Kita kan masuk dalam kubur kan cukup-cukup badan kita, badan dengan kaki kita. Tetapi kalau dia beriman, kubur ni walaupun kita nampak macam korek liang lahat tu macam cukup-cukup je kan, sebenarnya tak. Kalau dia beriman, kubur tu akan luas sejauh mata memandang. Ada dalam hadis Nabi cerita. Jadi Abu Salamah ni seorang sahabat Nabi, dia dapat doa Nabi,
yang minta supaya luaskanlah kubur dia. Ya Allah, bayangkan tuan-tuan kalau kita jadi Abu Salamah. Kan? Kalau kita yang menyembayangkan kita ataupun yang mendoakan kita adalah Rasulullah. Akan bayangkan. Sebab itu kalau kita belajar, ada cerita para sahabat Nabi, dia pernah ikut Nabi mengimamkan, pernah menyembayangkan jenazah sahabat yang lain. Nabi doa untuk jenazah tu. Sampai sahabat-sahabat kata, Ya Allah, bertuah sungguhlah si mati ni. Kalaulah aku jadi si mati tu kan untung. Sebab apa? Sebab Nabi SAW mendoakan. Bukankah kita semua mengharapkan juga doa-doa orang beriman kan? Mengharapkan doa orang-orang yang soleh. Orang yang paling beriman, yang paling soleh adalah Rasulullah SAW. Dan Nabi kata terangilah kuburnya dengan cahaya. Ini bermakna, kenapa Nabi minta terangkan? Kenapa Nabi minta terangkan? Bermakna kubur ni dia sangat gelap. Kubur ni tempat kegelapan. Yang boleh terangkan kubur kita adalah amal. Tapi bayangkan kalau amal kita tak banyak, dosa kita yang banyak. Bila kita nak tunggu orang hidup ni bantu kita terangkan kubur kita. Kita yang hidup, kita tak nampak dalam kubur tu apa yang berlaku. Tapi kalau kita berdasarkan hadis ni, sebenarnya kubur itu perlu diterangi. Terangi dengan apa? Terangi dengan amal-amal orang yang memang dah mati. Ataupun amal-amal orang yang hidup, mungkin doa anak-anak dia. Dengan berkat doa anak dia, Allah terangkan kubur dia. Mungkin ada mana-mana ilmu yang bermanfaat masih di hidup tu orang manfaatkan, terang kubur dia. Kita tak tahulah. Tapi di sini inilah yang kita nak belajar. Inilah dalil dia. Naikkanlah darjatnya. Itu dipanggil syafaat naik darjat. Jadi kalau kita kembali kepada nota yang asal tu, jadi kalau kita tengok dekat sini, okey, kita dah habis dah untuk syafaat, 7 jenis syafaat. Dah habis ke belum? Sekejap saya dah habis dah semua tu. Kada sebelum terangkan lagi sekejap ni, dah habis dah 7 ni. Apa tak yang 7 kan? Sekejap saya kecilkan sikit dia punya ni. Okey, sekejap kita tengok yang tadi saya kecil sikit. Okey. Sekejap Okey, kita nampak ni 7 kan? Allahumma salli. Okey, yang 7 ni yang 7 jenis syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, kan kita dah belajar ke 7 dia. Yang tadi kita belajar apa? Kita belajar yang ni. Ahli syurga nak masuk syurga, mesti Nabi kena masuk dulu. Lepas tu orang Islam yang membuat dosa besar supaya dikeluarkan dari neraka, kita dah belajar. Meringankan azab bapa saudaranya Abu Talib, kita dah belajar. Memasuki syurga tanpa hisab, kita dah belajar. Golongan Al-A'raf. Golongan Al-A'raf ni maksudnya adalah golongan yang amal baik dan buruknya sama. Okey, saya minta tuan-tuan tulis dekat nombor 6 tu Al-A'raf tu. Kalau tuan-tuan nak rujuk cerita Al-A'raf ni di dalam surah Al-A'raf, okey, tuan-tuan tulis. Dia berada pada ayat nombor 46. Tuan-tuan buka dalam surah Al-A'raf Okey, sekejap saya padamkan yang ni. Okey, surah Al-A'raf surah nombor 7 Okey, surah nombor 7, surah ke-7. Okey. Dia berada pada ayat nombor 46. 46 sampai ayat nombor 40 ayat nombor sampai ayat nombor 50 lah. Ada asal bukan ayat nombor ayat nombor 48. Ayat 48. Okey, kalau nak tengok muka surat berapa? Muka surat 156 di dalam Al-Quran. 156. Kita akan jumpa cerita Ashabul A'raf. Ashabul A'raf ni dalam ayat ni
ayat 46 hingga 48 surah Al-A'raf, kita tak jumpalah dia punya pengertian dia. Tapi Al-A'raf ni dia merujuk kepada penghuni yang berada di tempat yang tinggi di antara syurga dan neraka. Jadi kalau kita baca ulasan Ibnu Katsir, kita baca banyak ulasan para ulama kata Al-A'raf ni adalah orang yang sama dia punya apa? Sama dia punya amalan dia. Amal baik dia sama dengan amal buruk dia. Tapi kalau kita baca dekat ayat nombor 46, kan, mereka sangat teringin nak masuk ke dalam syurga. Baca ayat nombor 46. Surah Al-A'raf, Allah mengatakan apa? Lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Allah mengatakan, sedangkan mereka sendiri belum lagi masuk syurga, sedangkan mereka terlalu ingin memasukinya. Itu yang dinyatakan oleh para ulama berkat daripada syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga. Sebab dekat dalam ayat tu ada sebut 46 mereka teringin sangat nak masuk syurga. Lepas tu kalau kita baca dekat ayat nombor 47, ketika mana mereka nampak ahli neraka, mereka minta lindung kepada Allah. Mereka tak nak jadi ahli neraka. Lepas tu mereka mengatakan Rabbana la taj'alna ma'al qaumil zalimin. Mereka mengatakan apa? Ya Rabb kami, janganlah engkau jadikan kami bersama dengan orang yang zalim. Maknanya Ashabul A'raf ni dia sangat teringin nak masuk syurga dan dia tak nak masuk dalam api neraka, sehingga mereka berdoa kepada Allah supaya janganlah masukkan mereka bersama dengan orang yang zalim. Jadi kena baca ayat dia tu. Dan kita dah belajar juga yang ke-7 tadi. 7 tu apa? Syafaat Rasulullah kepada Abu Salamah. Okey, kita terus kepada maklumat yang berikutnya. Kita pergi kepada syafaat selain syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita pergi syafaat yang kedua. Okey, kita pergi nota yang kedua. Okey. Syafaat selain Rasulullah ni maksudnya apa? Maksudnya syafaat nabi-nabi lain, okey, syafaat para malaikat, syafaat para ulama, syafaat orang-orang soleh, syafaat kawan-kawan. Kita semua pun boleh termasuk yang syafaat selain Rasulullah. Tapi dengan syarat-syarat yang kita belajar tu kena penuhilah. Maksudnya kalau Allah Ta'ala izinkan kita tolong orang lain, kalau Allah Ta'ala redha kepada kita, lepas tu kita nak tolong orang lain tu pun Allah Ta'ala redha, maka kita berhak. Jadi ada dua jenis. Jenis yang pertama, syafaatnya dalam bentuk mengeluarkan orang dalam neraka. Ini mengeluarkan orang yang dia berada dalam neraka supaya Allah Ta'ala masuk ke dalam syurga. Ini nombor satu. Yang nombor satu ni juga kita sebut tadi, Nabi SAW pun ada yang jadi nombor satu ni. Kan? Yang Nabi mengeluarkan orang-orang yang buat dosa besar tu. Tapi orang lain pun, kalau dia bukan Nabi pun, ataupun Nabi-Nabi yang lain pun dia boleh buat. Dia boleh dapat yang nombor satu ni. Mengeluarkan orang yang dah berada dalam neraka. Jenis kedua, syafaat yang orang itu belum lagi masuk neraka, dia boleh dielakkan daripada masuk dalam api neraka. Jadi dua. Syafaat yang kedua ni. Maksudnya dia sama macam kisah Abu Salamah kan. Abu Salamah waktu dia mati, Nabi doa supaya angkat darjat dia. Maknanya dia dapat syafaat, dinaikkan darjat. Sedangkan belum lagi hari kiamat kan. Macam tu. Begitu juga syafaat jenis kedua ni, ada manusia yang sepatutnya dia ni adalah ahli neraka. Tetapi berkat syafaat orang lain yang hidup,
dia dielakkan, dijauhkan ia daripada api neraka. Nanti kita akan tengok dalil dia. Kedua-dua maklumat ini dia mesti kena ada rujukan. Okay, kerana ia isu tentang hari akhirat, maka dia perlukan kepada dalil. Okay, kita pergi yang pertama. Okay, yang pertama ni hadis ni kat sini. Oh, tak ada. Dan nota tak ada. Tak ada dan nota PowerPoint ni tak ada. InsyaAllah nanti saya akan masukkan. Kita rujuk nota yang bentuk PowerPoint. Nota satu lagi. Nota ni. Dan nota ni ada. Saya memang akan guna nota ni juga masuk dalam PowerPoint tu. Cuma saya bentuk PowerPoint tu kan dia ada diagram. Dia agak lebih mudah faham. Okey, hadis ni panjang. Okey, hadis ni panjang. Jadi kita pergi yang ni. Nampak tak ini? Syafaat bahagian kedua kan? Inilah yang kita bentang tadi tu. Bahagian kedua ni, dia adalah syafaat yang Rasulullah SAW pun boleh dapat. Kita sebut dah tadi. Lepas tu para malaikat pun boleh. Para nabi-nabi lain pun boleh. Orang-orang saleh pun boleh. Okey. Boleh dapat yang bahagian kedua ni. Okey. Bahagian kedua ni, syafaat yang jenis kedua ni, yang nombor satu, apa dia? Mengeluarkan orang-orang yang telah masuk ke dalam api neraka. Yang kedua. Ada hadis, ada. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Okey. Mari kita baca hadis dia. Okey. Okey. Hadis ni sebenarnya dia panjang tau. Hadis ni dia panjang. Cuma saya potong hadis ni sebab kita nak terus fokus kepada bab syafaat yang dekat sini. Dekat sini ni. Kita tu ambil dekat sini. Mereka berkata. Mereka berkata ni maknanya orang-orang yang jadi ahli syurga. Mereka berkata, Ya Rabb, dia kata, wahai Tuhan kami. Sesungguhnya dulu mereka ni orang yang masuk neraka kan. Dia puasa sama kami. Dia tunaikan solat sama kami. Dia beramal kebaikan sama kami. Yang ni. Sebab kita tak tahu tuan-tuan, kita ni ke mana, betul tak? Dengan rahmat Allah, kita masuk syurga. Kan? Kita sama-sama pergi majlis ilmu, sama-sama kita ke hulu ke hilir, sama-sama kita buat kebaikan, sama-sama kita berada dalam NGO, sama-sama kita berada dalam persatuan, betul tak? Kan? Tapi kita tak tahu ke mana yang akan datang kita. Allah saja yang mengetahui, tapi kita berusaha. Tapi ada orang dipisahkan dia. Dipisahkan dia, ada yang masuk syurga, ada yang pergi neraka. Tapi mereka ni teringat dekat kawan-kawan dia. Teringat, mungkin dia teringat bukan kawan saja, maksudnya umum lah. Jadi mereka berkata, Ya Rabb, kalau kita baca dalam hadis ni kan, hadis kalau itu terjemahan dia. Kalau kita baca dekat hadis ni, mereka mengatakan, Rabbana ikhwanuna kanu yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana wa ya'maluna ma'ana. Mereka katalah tadi tu. Mereka kata, Ya Tuhan kami, mereka ni dulu puasa sama kami. Solat dengan kami. Beramal kebaikan dengan kami. Lalu Allah kata apa? Lalu Allah Ta'ala berfirman kepada mereka. Kepada mereka ni merujuk kepada orang yang ahli syurga. Dia nak tolong orang yang masuk dalam neraka tu dikeluarkan. Jadi mereka ni pun Allah Ta'ala kata pada mereka. Allah Ta'ala kata, keluarkanlah orang-orang yang kamu dapati masih mempunyai iman seberat 1 dinar. Ni. Iman ni maksudnya tauhid dia tu. Kalau dia ada iman dia, walaupun imannya ialah nama ahli neraka, tentulah iman dia lemah. Jadi tapi kalau dia masih ada iman, walaupun seberat 1 dinar, maknanya orang ni masih lagi ada tauhid. Dia masih mengesahkan Allah, tapi iman dia tu lemah, menyebabkan dia banyak buat dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar dia tadi tu telah mengalahkan pahala dia, dia masuk dalam neraka. Lepas tu ada orang dalam syurga, kan dia teringat mungkin anak dia ke, mungkin kawan dia ke, mungkin kaum kerabat dia ke. Kan? Allah Ta'ala bagi ruang dia bagi syafaat. Jadi Allah kata pada mereka, keluarkan mereka tu. Ya ada iman seberat 1 dinar. Kerana apa?
kerana Allah mengharamkan wajah-wajah mereka dijilat api neraka. Maknanya, ada orang masuk neraka, api tu tak membakar muka-muka mereka. Ini kalau siapa belajar tajuk neraka, dia ada banyak perbezaan orang. Ada orang kakinya dibakar sampai ke lutut. Ada orang api hanya bakar sampai ke buku lali. Ada orang api membakar sampai ke pinggang. Itu ada hadis tu. Hadis tu menunjukkan bahawa orang masuk neraka ni, azab dia berbeza-beza. Okey. Lalu, mereka dapat kenal lah sebab apa? Sebab wajah mereka itu tak dijilat oleh api. Sebab Allah bagi tahu tadi, mereka pun mencari saudara-saudara mereka. Saudara ni kita jangan ingat saudara seperti saudara pakcik dan makcik kita tu semata-mata. Saudara ni juga saudara se-Islam, seagama. Jadi cari saudara-saudara mereka. Ini kita akan baca, saya sebut tadi tu. Ada di antara mereka sudah terbakar sampai separuh betis dan lutut dia. Ni kita sebut tadi. Maksud dia, betis dia dah separuh betis dah terbakar. Maknanya maknanya waktu yang orang nak bagi syafaat keluarkan dalam neraka tu, dia tengok saudara dia tu, muka dia tak jilat api, cuma api tu membakar takat mana. Ada yang sudah sampai separuh betis, ada yang sudah sampai ke lutut dia. Jadi, mereka pun mengeluarkan orang-orang yang mereka kenali dan kemudian mereka kembali menghadap Allah. Tuan-tuan jangan tanya saya macam mana mereka bawa keluar. Setakat dapatan saya tak ada maklumat tu. Adakah mereka juga boleh rasa api tu tak panas ke? Betul tak? Kalau tengok macam, kalau kita baca hadis ni macam, mereka masuk neraka juga ke? Mereka cari ke? Mereka tak rasa panas ke masuk neraka tu? Yang itu tuan-tuan jangan tanya. Saya memang tak tahu. Dapatan saya, rujukan saya tak jumpa lagi Allah spesifikkan. Mereka bawa keluar tu maksudnya mereka pegang tangan ke, kita tak tahu. Mungkin mereka minta kepada malaikat jaga neraka tu kawan aku yang kat ujung tu, yang mungkin juga kita pun tak tahu. Okey, tapi ada yang separuh betisnya terbakar dan lututnya terbakar. Tuan-tuan, kalau kita tahu kan, kita pernah tengok kan orang yang terbakar. Macam mana jasad orang terbakar kan. Tapi macam mana mereka nak masuk syurga? Yang separuh betis terbakar, lutut terbakar tu, nanti kita akan baca hadis kat bawah dia. Okay. Lalu mereka pun keluarkan. Maknanya apa? Maknanya orang yang dah masuk neraka ni boleh dikeluarkan. Ni yang kita buat tajuk tu. Tajuk kita ni, mengeluarkan orang yang telah masuk neraka. Ada dekat sini. Moga-moga kitalah mereka ni. Dan jauhkanlah kita daripada orang yang terbaru, separuh betis dan lutut kita terbakar. Na'udzubillah. Okey. Kita sambung lagi. Lepas dia bawa keluar tu lagi, dia minta lagi dekat Allah. Kemudian mereka kembali, nampak hadis tu. Kemudian mereka kembali. Kembali tu mereka nak lagi tolong orang lain. Nak lagi bagi syafaat. Allah Ta'ala kata apa? Kembalilah, kata Allah. Kalau kita baca dalam matan Arab dia, okey. Allah mengatakan apa? Allah mengatakan, kejap. Allah kata, Allah mengatakan, Allah kata, izhabu. Maksudnya Allah kata, pergilah lagi. Dia minta kembali. Pergi lagi. Maknanya dia tamak nak tolong orang. Dia nak tolong orang, apa nak tolong ramai-ramai kan? Dia kata, kembalilah. Lepas tu Allah kata apa? Sesiapa saja yang kamu temukan di hatinya ada iman, meskipun hanya separuh berat 1 dinar. Kalau yang tadi mula-mula apa? Yang mula-mula tadi apa? Yang mula-mula tadi, iman seberat 1 dinar. Maknanya kalau besar 1 dinar tu full. 1 dinar yang penuh. Okey, kalau yang ni, kalau dia ada separuh saja 1 dinar tu pun, Allah kata keluarkanlah mereka. Perkataan keluarkanlah mereka tu maksudnya Allah dah izinkan dah. Allah dah izinkan supaya keluarkan mereka. Lepas tu, mereka dapat mengeluarkan orang-orang yang mereka kenali. Kemudian mereka kembali menghadap Allah. Cuma dalam yang
perenggan yang berikut ni Nabi tidak cerita tahap macam mana api telah membakar mereka. Tapi mereka kenal. Lalu mereka kembali. Tuan-tuan, penting kita berkawan dengan orang-orang yang saleh. Kan? Supaya mereka-mereka yang saleh inilah yang boleh juga membantu kita. Tapi kita janganlah mengambil sambil lewa untuk kita fikir kita dibantu tu. Kalau boleh kita menjadi orang yang menolong, bukan ditolong. Kerana kita takut azab api neraka. Lepas tu mereka kembali lagi. Allah Ta'ala kata apa? Pergi balik. Kembalilah. Siapa-siapa yang kamu temukan di hatinya ada iman meskipun seberat zarrah. Ni lagi kecil iman dia. Lagi kecil iman dia. Seberat zarrah. Maka keluarkanlah. Maka mereka kembali mengeluarkan orang-orang yang mereka kenali dari api neraka. Okey. Sampai dekat sini, hadis ni, Abu Sa'id Al-Khudri berkata, Abu Sa'id ni maksudnya sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis ni dari Nabi. Kan selepas dibaca, kalau kita baca dekat sini, disebut tentang berapa jenis manusia tu. Pertama, iman seberat 1 dinar, kan? Iman seberat 1 dinar. Lepas tu yang kedua, iman separuh berat 1 dinar. Yang ketiga, seberat zarrah. Yang seberat zarrah ni macam mungkin nampak macam seberat zarrah iman pun Allah Ta'ala akan bagi syafaat ke? Boleh keluarkan ke? Lepas tu Abu Sa'id Al-Khudri berkata, dia kata kalau kamu tak percaya hadis yang aku baca ni, kata dia, maka bacalah firman Allah. Maksudnya Abu Sa'id ni ketika dia menyampaikan hadis ni, dia ialah kan, mungkin ada orang kata, takkan iman seberat zarrah pun Allah Ta'ala akan bagi ruang dia keluar pada neraka. Jadi Abu Sa'id kata, kalau korang tak percaya hadis yang aku baca ni, aku sampaikan ni, dia kata, korang cuba rujuk ayat Quran. Firman Allah ni maksudnya ayat Quran. Ayat yang mana ni? Surah An-Nisa ayat 40. Dalam surah An-Nisa ayat 40, terjemahan dia, Allah kata apa? Sesungguhnya Allah tidak menzalimi seseorang walaupun sebesar biji sawi. Dan jika ada kebaikan sebesar biji sawi, nescaya Allah Ta'ala akan melipat gandakan dan memberi darinya pahala yang besar. Maknanya apa? Maknanya Allah dah bagi tahu dah, siap-siap dalam ayat Quran surah An-Nisa 40. Korang buat apa pun kebaikan, walaupun sebesar biji sawi kecil tu, tetap ada nilai. Macam tu juga kalau ada iman seberat zarrah saja, iman dia percaya Allah Ta'ala tu, tauhid dia tu, Allah Ta'ala tetap berikan dia ruang syafaat. Lepas tu Nabi SAW sebut, Nabi kata, para malaikat, para nabi. Tengok, ni Nabi sebut ni, para malaikat, para nabi dan orang-orang mukmin juga telah meminta syafaat. Di sini kita dapat jawapan. Siapa dia orang lain tu? Lupa-lupanya ni. Para malaikat pun boleh bagi syafaat. Lepas tu tetap belajarlah pasal malaikat. Saya jemput tentang ikut kelas petang ni. Setiap hari Ahad jam 2:30 petang kita belajar pasal syafaat. Moga-moga makin kita kenal malaikat, kita buat apa yang malaikat suka, kan? Kita termasuk doa para malaikat, moga-moga bukan orang soleh dia tolong kita, malaikat pun akan bantu kita. Tuan-tuan. Begitu juga para nabi. Kita yang suka belajar kisah para nabi, suka nak tiru macam para nabi ni, kan. Moga-moga para nabi ni pun boleh tolong kita. Termasuk orang-orang beriman. Okey. Lepas dah habis semua tolong, malaikat dah habis tolong, para nabi tolong, orang mukmin dah tolong, lalu Allah Ta'ala berfirman. Dekat sini Allah kata apa? Yang tinggal hanyalah syafaatku. Allah kata sekarang tinggal syafaat aku saja. Kata Allah. Lalu Allah mengambil segenggam api neraka dan mengeluarkan sekumpulan orang yang sudah pun hangus terbakar. Dekat genggaman Allah Ta'ala tu ada ahli neraka yang sudah hangus terbakar. Kemudian mereka dilemparkan ke sebuah sungai
yang terletak di pintu syurga yang disebut sungai kehidupan. Inilah jawapan kepada mereka yang telah terbakar betis tadi, terbakar sampai ke lutut tadi, bahkan terbakar hangus ni. Macam mana nak masuk syurga? Mereka kena mandi dulu dalam satu sungai, dia panggil sungai kehidupan. Ada sungai tu dekat dengan pintu syurga. Dia panggil sungai kehidupan. Apabila mereka mandi kat sungai kehidupan tu, mereka akan keluar seperti tumbuhan kecil yang muncul selepas banjir. Lepas tu Nabi kata, bukankah kamu selalu melihat tumbuhan kecil di celah-celah batu atau pohon pokok yang terkena sinaran matahari berwarna hijau, sedangkan yang berada di bawah tempat teduh akan berwarna putih? Maknanya dia mandi tu supaya kesan-kesan terbakar tadi tu hilang, menjadi seperti orang yang tak pernah terbakar. Nabi kata, lalu mereka keluar bagaikan mutiara. Bayangkan. Kesan terbakar tadi tu, dia mandi sungai kehidupan tu menjadi lebih elok dia punya jasad dia. Bagaikan mutiara. Di leher mereka bergantung seutas rantai. Sehingga ahli syurga dapat kenal mereka ni. Ada apa dekat rantai tu? Mereka adalah orang-orang yang dibebaskan oleh Allah, yang dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga tanpa amalan yang mereka kerjakan dan juga tanpa kebaikan yang mereka lakukan. Rantai tu, wallahu alam tak tulis apa, tapi mereka ada satu tanda. Orang yang lama masuk syurga sebelum tu, mereka tahu, oh dia ni adalah manusia yang Allah bebaskan ia daripada api neraka. Amal baik tak ada pun. Betul tak? Tetapi sebab dia ada iman, tauhid tu kepada Allah, walaupun sebesar zarah, Allah Ta'ala suruh mereka masuk syurga. Allah kata apa? Masuklah kamu ke dalam syurga. Apa-apa yang kamu nampak dalam syurga tu, itu adalah untuk kamu. Hadis riwayat Al-Bukhari. InsyaAllah, nanti kita akan ulang semula hadis ni sedikit untuk kita belajar tentang hari akhirat nanti, apa yang berlaku, dan insya-Allah kita akan kukuhkan lagi maklumat ni pada minggu hadapan untuk siri yang berikutnya. Jadi kita tak sempat nak ulas yang jenis syafaat yang kedua, ini kita akan sambung pada minggu hadapan. Dan saya juga kejap. Saya macam ni. Okey, ada soalan tanya pada saya, cuma saya minta maaf ya, saya tak dapat nak menjawab soalan tersebut kerana saya ada perkara saya perlu bekerja. Jadi saya mohon maaf, soalan yang ditanya tu boleh tak nanti tanya semula pada minggu hadapan ya. Ada yang bertanya dekat ruangan chat, nanti tanya pada minggu hadapan. InsyaAllah. Jadi saya tak buka soalan secara verbal juga. Saya mohon maaf banyak terumpannya kerana ada perkara lain yang saya kena uruskan. Jadi kita pun dah dekat pukul 12. InsyaAllah panjang umur, kita jumpa pada minggu hadapan. Tunggu saya pindahkan nota-nota dalam bentuk Word ini nanti dengan lebih ringkas di dalam nota PowerPoint. InsyaAllah. Cuma saya tak boleh janji berapa hari. InsyaAllah saya cuba dengan kadar yang mampu menguruskan masa dengan baik. Jadi saya sudahi, kita ucapkan jazakumullahu khairan kepada penganjur kita sesi tadabbur ayat kursi ni ya, kepada persatuan iaitu kepada Biro Agama Fiqh Berhad atas usaha yang sangat baik ini. Semoga Allah mengganjari kalian dengan kebaikan. Begitu juga kepada saudara perempuan, jazakumullahu khairan katsira. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terima kasih.